Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sambung lagi dengan sirah Nabi SAW. Episod akhir perang Uhud. Anas dah terlepas lebih kurang 4 episod perang Uhud. Dan ini adalah episod yang terakhir untuk perang Uhud. Jom kita sambung. Bulan Syawal. Sekarang bulan Syawal. Perang Uhud pun berlaku pada bulan Syawal. Subhanallah. Luka yang begitu banyak, darah memenuhi tubuh badan Nabi, sehingga Nabi sebut kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Macam manalah satu kaum tu, kata Nabi, nak berjaya. Mereka telah mendarahkan Rasul mereka sedangkan dia dalam keadaan menyeru kepada Tuhan mereka. Akhirnya habis perang, musyrikin pun balik dalam keadaan mereka memotong-motong anggota badan Uhud di kalangan umat Islam. Mereka memotong telinga ni, memotong hidung, teruk noh, Allahu Akbar. Mentoreh-toreh muka jenazah Uhud, Allahu Akbar. Ada yang perut diburaikan, termasuklah seorang yang Nabi sangat sayang, iaitu bapa saudara baginda Nabi SAW, Sayyidina Hamzah, yang diberi gelaran singa Allah, Asadullah. Wajah Sayyidina Hamzah ditoreh, dipotong telinganya, hidungnya, muka ditoreh sampai orang tak cam, kecuali orang yang kenai Sayyidina Hamzah dari tubuhnya yang besar. Perut dan dada dibelah. Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikeluarkan hati oleh Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ni tak puas hati sebab Sayyidina Hamzah bunuh Utbah, bapa dia, dalam perang Uhud, dalam perang Badar, minta maaf. Jadi dalam perang Uhud, bila mana Sayyidina Hamzah syahid, dikeluarkan hati oleh Hindun, dimakan. Nabi begitu sedih, nah? Dan Nabi pun pesan pada tentera Islam, Islam mengharamkan kalian melakukan sedemikian walaupun kepada mayat-mayat yang bukan Islam. Ini akhlak yang Nabi ajar kepada kita, akhlak Islam. Kemudian Nabi dibawa ke Masjid Fusah untuk dicuci luka baginda yang sangat dalam, yang banyak darah waktu tu. Sahabat datang kumun Nabi. Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidatuna Fatimah. Sahabat kumun banyak sampai tak bagi ruang, sehingga turun ayat Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Allah turunkan ayat Al-Mujadalah ni untuk tegur sahabat, untuk bagi ruang dekat baginda Nabi SAW. Semua nak tengok Nabi ketika itu. Akhirnya ahli keluarga terdekat Sayyidina Ali ambil topi besi, pergi cari air untuk membersihkan luka Nabi SAW. Bila Sayyidina Ali datang mencucurkan air, Sayyidatuna Fatimah, anak kesayangan Nabi, anak perempuan yang paling Nabi sayang, yang paling rapat dengan Rasulullah, Anas, Sayyidatuna Fatimah ni, yang akhlak dan budi bicaranya serta jalannya persis baginda Nabi SAW. Dia cuci luka Nabi, tapi luka tak berhenti, banyak. Lalu mereka membakar anyaman tikar dan abu dia diletakkan pada luka yang dalam untuk memberhentikan darah daripada terus mengalir. Kemudian sahabat-sahabat nak bawa Nabi ke tempat yang lebih selamat. Waktu ni dah keluar daripada medan perang utama. Waktu ni lah, Anas, ada satu peristiwa, datang manusia yang paling celaka, wa'iyyazubillahi min zalik, disebutkan dalam sirah, nama dia Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ni memang niat dia waktu tu nak bunuh Nabi. Nabi waktu tu dalam keadaan yang sangat teruk, keadaan baginda, luka yang sangat parah. Waktu tu dia datang dengan kuda, Ubay bin Khalaf ni. Jom kita tengok apa jadi. Datang Ubay bin Khalaf, dia datang untuk bunuh Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, aku takkan selamat kalau kamu selamat. Dia datang, bila dia dekat dengan Nabi, Nabi pun capai tombak pada sahabat yang berdekatan dan Nabi tusukkan pada leher Ubay bin Khalaf. Baling macam tu. Ni dicatatkan dalam sirah, kena tu sikit saja, pak macam tu, calik sikit je. Nabi tak pernah bunuh orang dalam perang. Walaupun perang Nabi banyak yang menyertai peperangan, tapi Nabi tak pernah bunuh orang. Ubay ibn Khalaf lah manusia pertama dan yang terakhir yang paling celaka kerana dia dibunuh oleh tangan manusia yang paling mulia. Nabi ambil tombak, baling tombak, kena dekat sini.
Bila kena, dia balik, dia meraung, aku akan mati hari ni, aku akan mati hari ni. Padahal sikit je luka. Sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia lah kata, "Oi, relax lah, kena sikit je pun." Dan akhirnya hanya kerana kesan luka yang sikit tu, Ubay bin Khalaf pun mati. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian wanita-wanita di kalangan para sahabat, antaranya Sayyidatuna Aisyah, Ummu Sulaim. Beberapa orang wanita memberi minum pada tentera Islam yang cedera parah. Ini peranan wanita dalam perang. Jangan kata wanita tak ada peranan, jangan cakap wanita tak ada tugas. Sirah dah ajak kita, antaranya wanita ditugaskan untuk merawat orang-orang yang cedera di dalam perang, dan untuk memberi minum kepada orang yang cedera parah, kerana orang yang cedera parah di dalam perang sangat haus. Ini peranan wanita. Antara peranan muslimat yang terlibat dalam perang, tetap mengambil posisi yang ringan seperti merawat luka, memberi minum pada tentera-tentera Islam yang parah. Abu Sufyan ketika ini sangat berpuas hati. Abu Sufyan seronok lah ketika itu. Dia seronok tengok di kalangan umat Islam yang mati syahid 50 orang Ansar, 20 orang Muhajirin, kesemuanya menjadikan jumlah umat Islam yang syahid 70 orang. Anas, perang Badar 14 orang sahaja yang syahid, tapi perang Uhud 70 orang Islam yang mati syahid. Termasuklah 70 orang ni Sayyidina Hamzah, ya, dan orang kanan Nabi, walaupun masih muda ketika itu, sekitar umur 30-an, iaitu Mus'ab ibn Umair. Sayyidina Mus'ab ni dalam perang Badar, Nabi bagi dia bendera panji. Dalam perang Uhud pun Nabi bagi panji juga dekat dia. Maksudnya Nabi sangat mempercayai Mus'ab ibn Umair. Bila Nabi tengok jenazah Mus'ab, tidaklah kawan kita ni, tak apa, kata lagi, Nabi menangis. Nabi kata, dia ni dulu adalah anak seorang jutawan Mekah, meninggalkan keseluruhan harta ibu dia untuk mengejar Islam. Allahu Akbar. Waktu dia nak dikafankan ni, ada sedih lah.